Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syihabuddin Ahmad. Terima kasih banyak kerana anda sudah berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak juga jika anda sudah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. InsyaAllah jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini kita nak buat satu video reaction daripada Al-Fadhil Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Jom kita tengok apa yang beliau sebutkan. Dalam masyarakat Melayu ke mana-mana, orang yang selalu diganggu hantu ialah orang yang kerap percaya dengan hantu. Bukan kata syaitan tak wujud, tapi orang yang kalau kita dengar dia selalu cerita bab ni, memanglah macam-macam syaitan main rumah dia. Duit dia hilang, toyol ambil, padahal suami dia kebas. Dia sakit perut, dia kata hantu raya gigit, padahal makan tak ikut time. Tu yang saya kata, hantu pun terkejut. Aku tak terlibat dengan ini gambar. Dan manusia ini, dan kita, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Tuan-tuan kalau ada family, tuan-tuan tengok family yang selalu cakap pasal hantu, pergi lagi sekali rumah dia, ada cerita lah orang ni buat, pergi lagi sekali orang tu buat, non-stop. Kerana syaitan hanya menguasai orang yang menyerah diri kepada dia. Kita bukan menafikan, tapi sampai semua benda kita masuk dalam kepala kita. Nabi kita fala ta'tihim, jangan pergi. Karut. Patut kita kena puji kat rakyat Malaysia. Pasal dia tak percaya dengan bomo tu. Satu lagi dia panggil urraf. Ada kuhan, ada urraf. Kuhan, urraf ni dia lain. Dia ni cerita pasal barang hilang. Adalah orang Arab bila hilang barang apa-apa pergi cari dia lah. Macam geng-geng tu lah. Dan orang Melayu daripada dulu, kalau hilang barang apa-apa dia pergi tengok, buka kitab Tajul Muluk ke apa, tengok hari mana barang ni tak pi mana ni, duk ada. Tuan-tuan kalau nak jadi bomo kan susah. Ada apa benda? Pertama kalau kita tak tahu siapa buat, kita tuduh je hantu. Hantu bukan nak caman kita. Kedua kita kata barang ni tak pi mana ni, duk ada lah dalam dunia ni. Memanglah takkan nak pi pas planet Marikh ke apa. Kalau kena cara jumpa, cik kita kata. Memang. Kecuali kita ada ilmu macam anak, macam belalang. Kan? Dia tengok, kau tak nampak anak luar nikah. Nabi kata fala ta'tihim. Jangan kamu datang. Kerana Nabi tak mau unsur karut ni masuk dalam kepala. Alhamdulillah kita dah tonton video daripada Dr. Muhammad Asri berkaitan isu ini. Agak menarik untuk dibincangkan. Jadi hari ini saya nak ajak anda untuk kita meneliti satu tajuk iaitu Uskun, Ustaz Dukun. Kalau dulu orang cari bomo ataupun dukun dan sebagainya, dengan nama tu sendiri, iaitu nak pergi dukun, pergi jumpa dukun, nak pergi bomo, jumpa tok bomo. Perkataan yang digunakan itu adalah bomo ataupun dukun. Tapi hari ini nama itu sudah tidak popular. Lebih popular nama ustaz atas jenama pengubatan Islam. Dalam tempoh berubat dengan ubatan-ubatan fizikal sebenarnya, umat Islam memang dibenarkan untuk menggunakan kaedah ruqyah daripada orang soleh. Dalam bahasa Melayu, kita sebut ruqyah ni sebagai jampi. Ruqyah ni kalau ikutkan dah wujud lama lah. Bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia digunakan untuk tujuan yang pelbagai. Dengan pelbagai cara. Oleh itu Islam bila datang, dia nak luruskan perkara ini. Jadi asal bagi ruqyah, sebagian para ulama kata haram. Melainkan ia telah menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Ingat, kita tak boleh nak reka-reka dalam ruqyah. Tak boleh copy paste mantra, jampi Jawa, kemudian kita baca bismillah, lalu dakwa bahawa inilah ruqyah.
ia tidak semudah seperti itu. Ada satu hadis, Syifa binti Abdullah telah mengamalkan ruqyah ketika jahiliyah. Apabila datang Islam, dia pun berkata kepada orang yang nak minta dia ruqyah. Dia kata, aku tidak akan ruqyah seorang pun melainkan aku dah minta izin daripada Rasul SAW. Sebab dia tahu bahawa ini ada berkaitan tentang agama. Lalu Nabi ada pada waktu tu, maka kena tanya Nabi, kena tanya orang yang tahu agama. Lalu dia pergi bertemu dengan Rasul SAW dan minta izin. Rasulullah pun kata kepada dia, irqi ma lam yakun fiha syirkun. Hang ruqyahlah, hang jampilah selagi mana tak ada syirik, tak berlaku syirik. Hadis ini adalah hadis sahih direkodkan oleh Imam Ibn Hibban. Nabi SAW dah ingatkan kepada Syifa binti Abdullah dan ingatkan kepada kita juga bahawa jangan ada kaitan dengan syirik. Maka seorang peruqyah mesti faham tentang syirik terlebih dahulu. Tak boleh dia main suka hati saja, ikut dan je. Berdalilkan, ni kan ikhtiar. Tak boleh dalil ikhtiar saja. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata ulama telah bersepakat bahawa ruqyah menjadi harus apabila terkumpul 3 perkara, 3 syarat. Yang pertama, mestilah menggunakan Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Yang kedua, mestilah dalam lidah bahasa Arab yang fasih atau maknanya boleh difahami. Kalau dalam bahasa Melayu pun, tapi mesti boleh faham. Harus untuk diterjemahkan kepada bahasa bukan Arab, iaitu kalau kita orang Melayu, bahasa Melayu lah. Sekiranya mereka bukan daripada kalangan bangsa Arab. Yang ketiga, meyakini bahawa ayat-ayat ruqyah tidak memberi kesan. Bahkan ia terjadi dengan ketentuan Allah. Bukan ayat ruqyah itu, bukan jampi-jampi itulah yang memberi kesan. Tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi kesan. Jadi kita tak boleh katalah, hang baca yang ni, mesti akan jadi begini. Mesti akan sembuh punya. Tak boleh begitu. Tapi kita baca itu atas ikhtiar daripada Allah Azza wa Jalla. Bacalah, memoga Allah Ta'ala bagi mujarab dan memoga Allah Ta'ala sembuhkan. Itu ruqyah. Bagi seorang perawat, peruqyah pula, dia mestilah daripada kalangan orang yang Muslim, soleh, supaya ruqyah yang merupakan doanya itu akan diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah peruqyah itu, perawat itu terkena dengan hal-hal syirik dan khurafat, tidak mengamalkan kewajipan salat, tak puasa, tak bayar zakat, maka ruqyah yang disebutkan adalah penipuan daripada syaitan. Begitu juga sifat bongkar, ujub, sombong akan menjadi penghalang daripada doa dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal kita hari ini kita tengok ada ramai orang yang memakai songkok, memakai serban, memakai jubah, lalu dia kata dia beruqyah. Dia kata dia ambil ikhtiar ruqyah, pengubatan Islam. Tapi solatnya dia tidak jaga, puasanya tidak jaga, bahkan masih lagi hisap rokok dan sebagainya. Ini akan menyebabkan ruqyahnya itu bermasalah. Sebahagian orang yang dipanggil ustaz menjadikan ruqyah sebagai satu jalan pendapatan. Al-Qaradawi mengulas panjang berkenaan isu ini. Dia kata, sejak akhir-akhir ini semakin tersebar satu jenis bid'ah yang dinamakan sebagai perubatan dengan Al-Quran. Sehingga kita dapati ada orang sampai buka klinik bagi merubat penyakit dengan Al-Quran. Seolah-olahnya mereka mahu membuka kebodohan orang Islam dalam zaman mereka yang membangun. Bahkan seolah-olah mereka itu lebih tahu berbanding para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, tabi'in dan orang yang berada dalam kurun yang terbaik. Seandainya ini adalah jalan yang betul dan benar, nescaya salaful ummah akan mendahului kita. Seandainya orang-orang Islam dahulu menggunakan metodologi seperti ini, maka umat Islam yang berada dalam era kegemilangan umat Islam tidak akan bertunggus lumus dalam bidang perubatan. Sedangkan orang Eropah sendiri telah mencedok ilmu daripada umat Islam. Sedangkan apa yang kita lihat sekarang, buku-buku perubatan mereka yang hari ini telah menjadi bahan rujukan di seluruh dunia. Ramai di kalangan mereka telah terkenal tanpa tolak bandingan dalam mengumpulkan antara kepakaran bidang perubatan dan ilmu agama. Antara mereka adalah Fakhrul Razi, Ibn Rushd Al-Hafid, Ibn Nafis dan sebagainya. Rasulullah SAW telah meletakkan asas pemikiran perubatan yang ilmiah di atas prinsip sunnatullah pada asbab dan musabab.
Nabi telah berubat dengan ubat-ubat fizikal serta menyuruh para sahabatnya berubat dengan ubat-ubat fizikal. Nabi juga sampai pernah menyuruh para sahabat Nabi pergi bertemu doktor pakar yang terkenal pada ketika itu, iaitu Al-Haris bin Kaladah. Orang putih bagi nama dia Kaladia. Al-Haris bin Kaladah As-Saqafi. Nabi menjelaskan kepada kita bahawa Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan diturunkan juga ubatnya. Orang yang tahu pastinya akan tahu. Orang yang tidak tahu pastinya dia tidak akan tahu. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam buku Al-Qaradawi dalam Khitabun Al-Islami fil Asr Al-Ulama. Saya ada satu buku yang saya tengah pegang sekarang, iaitu Mengenali Uskun, Mengenali Ustaz Dukun. Buku ini bagus untuk kita baca. Walaupun saya tak berapa minat dengan cara cetakan buku ini, iaitu ada masalah daripada sudut bentuk cetakan yang tidak lengkap, cover yang tidak begitu menarik, tata letak yang juga tidak begitu menarik, tapi anda tak boleh tinggalkan buku ini. Sebab daripada sudut konten, buku ini sangat bagus. Daripada awal lagi kita dijelaskan dengan isu definisi ruqyah, dalil-dalil Al-Quran berkaitan tentang ruqyah, kemudian dia masuk upah ruqyah dan sebagainya, sampai dia masuk isu yang lagi berat daripada ruqyah, iaitu berkaitan tentang menggunakan khidmat khadam jin, sampai isu perawat menggunakan kaedah tenaga dalam. Yang ni, yang best buku ni, dia bukan jelaskan hanya sekadar bagi isu dan dia ulas ikut sekati dia. Tak. Tetapi ada pendapat para ulama tentang hal-hal tersebut. Ada ayat Al-Quran dan hadis yang melapik perkara itu. Jadi saya sangat suka untuk ajak anda untuk dapatkan buku ni yang bertajuk Uskun, Mengenali Ustaz Dukun, yang ditulis oleh Roqi Iman Zahrawain. Saya secara peribadi, saya tak kenal penulis ini. Tapi saya membaca buku ini daripada awal sehingga akhir, saya rasa ini buku yang sangat bagus untuk kita, untuk menjaga diri kita, melindungi kita daripada tipu daya uskun ni, Ustaz Dukun. Sebab kita tahu banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita ni. Saya ingat ada ramai kawan-kawan kita yang mengikuti kuliah-kuliah sunnah dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang apabila Allah Ta'ala uji dia dengan beberapa penyakit, akhirnya mereka juga pergi jumpa dengan orang-orang seperti ini. Ada lagi yang tak selesai dalam pembelajaran. Maka saya fikir buku ini sangat bagus untuk kita baca, dan saya rasa sangat bagus untuk anda dapatkan dan simpan, baca di rumah. Perkongsian saya setakat ini saja pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.